Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini Rabu 21 Jumadal Tsaniyah 1442 bersamaan dengan 3 hari bulan 2 2021. InsyaAllah ini adalah merupakan siri yang ke-8 dalam tafsir suratul Hijri. Dan insyaAllah ini yang ciri yang terakhir dalam surah ini. Kita mula dari ayat 85 sehingga tamat, iaitulah 99, insya-Allah. Para jemaah sekalian, surah-surah yang tengah-tengah ni dia tidak panjang sangat, kan? Kisah dia pun ada sebahagiannya melengkapkan kisah yang sebelumnya ataupun disebut dalam part ataupun episod yang lain. Seperti kisah-kisah Nabi yang berulang, Ibrahim, Hud, Saleh, kan, Musa. Sambungan kita ayat 85 suratul Hijri, surah yang ke-15, juzuk yang ke-14, tafsir pimpinan, muka surat 506. Tafsir pimpinan, muka surat 506. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Kita ambil setakat itu dulu. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini telah menceritakan kepada kita, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan ingatlah, tiadalah kami mencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu, isi kandungan dia, melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Sungguh layak dan berhikmah. Dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Oleh itu, biarkanlah golongan yang mendustakanmu itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta layanilah mereka dengan cara yang elok. Para jemaah sekalian, ayat ini setelah kita bincang ayat-ayat yang lepas, Allah SWT telah menurunkan azab ke atas umat yang terdahulu. Dalam siri lepas kita bincang tentang dua nabi, kan, iaitu Ashabul Aikati, pengikut kaum Nabi Syuaib, dan juga Ashabul Hijri, iaitulah kaum Nabi Saleh. Sebelum tu Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Lut. Itu disebut nama. Yang dua yang terakhir ni, yang ketiga, yang keempat, disebut nama kampung. Alhamdulillah, kita sudah bincang dalam siri yang lepas, di antara hikmahnya, apabila dicerita tentang kezaliman mereka,
maka Allah tak sebut lagi nama Nabi dia. Wa in kana ashabul aikah, penduduk Aikah ini Allah Ta'ala hantar Rasul dia Syuaib. Wa ashabul hijri, Nabi dia Saleh alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Tapi bila dia jahat tu kita sebut nama kumpulan, nama kampungnya. Allahu Akbar. Kemudian datanglah ayat ini untuk menceritakan bahawa jahat ke tak jahat ke, baik ke buruk, inna sa'ata la'atiyatun, kiamat akan datang. Pasti akan datang. Sama ada kiamat itu berupa peribadi, individu, ataupun kiamat besar. Tengok para jemaah sekalian. Ayat 85 ini nota dia di bawah, nota 511. Setelah Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kaum-kaum yang mendustakan rasul-rasul mereka pada masa yang lalu yang telah dibinasakan, dalam surah ini saja 4 kaum, 4 kumpulan yang disebut, kan? Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ia jangan menghiraukan perbuatan kaum kafir yang menentang Islam, serta hendaklah ia bersabar. Bukan tak hirau, maknanya kita tak usah berdakwah lah, teruskan dakwah. Tapi penentangan mereka, kerana mereka jangan diambil besar sehingga sampai peringkat kita tak boleh nak berdakwah, tak boleh nak berlawan. Aku ni tak boleh dakwah dah sebab duk sibuk layan kerana puak-puak ni. Kita kata lah, jalan terus. Itu maksud dia. Kerana musuh-musuh Islam akan tewas di dunia ini, insya-Allah. Abu Jahal dengan geng-geng dia tak lama dalam peperangan Badar sudah mati, kan? Dan akan menerima balasan buruk yang balasan yang buruk pada hari akhirat. Hari ini nampak kamu macam besar ya. Bila dia sudah mati, tidak ada lagi besar. Bila sudah mati, tamatlah dia. Berakhir di situ episod hidup dia di atas dunia. Cuma kita kena ingatlah, bukan berakhir segala-galanya. Berakhir hidup di dunia, dia berpindah ke alam barzakh. Allahu Akbar. Maka Nabi kata, sabarlah, fasfahis safhal jamil, sabarlah, tak usah duduk peduli sangat dengan dia. Kita kena belajar dalam ayat ini para jemaah sekalian. Kita dengan kerana orang yang menentang kita, juga kena belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita belajar? Kita ni kalau duk ikut ke orang kata dengan kita, duk ikut ke halangan-halangan yang ada depan mata kita, tak berdakwah lah kita. Karena itu dikatakan kepada para pendakwah, kita ni jangan kira duk mengutip kemuncuk di tengah jalan. Kemuncuk ni dia lekat di kain, di seluar, kan. Kalau kita asyik duduk cari kemuncuk ya, tak berjalan lah kita. Berjalan 2 langkah akan 20. Kita teruskan berjalan. Bila sampai destinasi esok, apa yang ada lekat di seluar kita tu kita kikis, kita hapus, kita buang, insya-Allah. Kalau qadar tu lah. Tapi kalau dia duduk tengah jalan, melentang tengah jalan, terpaksa kena berdepan di awal, potong awal-awal lagi. Kalau setakat gangguan kata-kata dekat betis, teruskan perjalanan. Allahu Akbar. Tapi kita kena ingatlah sebagai pendakwah, kita jangan menyusahkan orang-orang. Kadang-kadang kita bila kita rasa kita je betul, semua orang kritik kita, kita menganggap ini sebagai musuh, sebagai dengki, sebagai hasad, maka kita tak jalan. Apanya orang kritik yang pertama tu, kita cuba muhasabah, tengok balik. Oh, ada benda-benda silap. Pandangan aku ni terlalu keras, sedangkan ada pandangan jalur yang lebih lunak, lebih halus, masih lagi dalam skop yang dibenarkan oleh syariat, kita kata, maka kita boleh muhasabah. Ataupun cara kita pergi
nak mengislamkan orang di kampung ni dengan cara yang biarlah betul. Kata orang udkhulu min abwabiha, masuklah melalui pintu, jangan masuk melalui tingkap contohnya. Kita pergi nak berdakwah, jumpa juga pendakwah tempatan, apa masalah kita di sini, apa yang kami boleh bantu, kan? Barulah harmoni suasana. Tapi kalau kita langgar rempuh masuk, nanti masyarakat menganggap orang di tempat itu tidak buat kerja, dan masyarakat ini tidak dipedulikan, maka ini juga menimbulkan fitnah kepada kita dan kepada orang lain. Jadi kena hati-hati para jemaah sekalian, tak boleh kita seronok je. Zaman kita ni dipanggil zaman tular. Orang yang main internet ni, juru-juru tukang pengedit gambar ni senang je dia buat edit. Dia ingat malaikat sudah pencen. Tuan-tuan boleh baca satu makalah yang saya tulis, satu poster yang saya tulis, malaikat belum pencen. Tajuk dia, malaikat belum pencen. Untuk menyedarkan kita bahawa yang kita kata, yang kita cakap, yang kita duk tulis, kata orang ni bahasa netizen hari ni, dia boleh bercakap apa saja sebab ada Facebook di tangan dia. Lah, kita kata tidak. Kalau Kementerian Komunikasi tak ambil tindakan, malaikat bersedia untuk mendakwa kamu di akhirat. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah, kita sebagai pendakwah sentiasa muhasabah diri. Kemudian kita pergi kepada ayat 86. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang menciptakan sekalian makhluk, lagi yang amat mengetahui akan hal mereka. Kita kena yakin dan percaya. Dalam siri perbincangan kita dalam kitab Amradil Ummah, penyakit yang melanda sebahagian umat ini, iaitulah penyakit al-ya's wal qunut, putus harap, putus asa, kan? Di antara daripadanya punca putus asa kerana mereka sudah putus keyakinan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka tip untuk menggilakkan balik semangat kita iaitulah as-siqatu billah. Kita kena yakin dan letak sepenuh kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita, sebab apa? Kenapa kita nak letak keyakinan? Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kerana dialah yang mencipta sekalian makhluk, lagi amat mengetahui akan hal mereka. Kita jangan rasa Tuhan tak peduli dengan aku, Tuhan tak ingat aku. Lah, kata-kata ahli hikmah, rezeki itu tidak salah alamat, kata orang, kan? Kalau rezeki itu telah ditentukan oleh Allah untuk kita, dia tak akan ke mana. Tapi ingatlah, kalau kita tidak ditulis untuk kita, usaha dipandai-pandai kita cuba nak jadikan hak kita, dia tak akan jadi. Allahul musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah yang beri pertolongan kepada kita. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang lain. Tajuk ayat 87 ini tajuk tentang Al-Quran, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Tengok, ayat ini panjang cerita. Setelah Allah Ta'ala minta supaya Nabi sabar, jangan duk ambil kira sangat, tenang-tenanglah hatimu, kerana yang dibuat oleh kaummu itu fasfahis safhal jamil, maaf-maaflah kepada mereka, kan? Sebab apa? Sebab manusia ni iza tazakkara, tanda tuan-tuan, jiwa manusia apabila dia teringat banyaknya nikmat, banyaknya anugerah yang Allah Ta'ala beri kepadanya, sahula alaihi as-safhu wat tajawuz, memudahkan untuk dia memaafkan dan melepaskan kesalahan orang. Kita ingat banyak dah dia buat baik,
Jadi kita mudah. Tapi kalau kita rasa kita lah orang kena zalim, kita je kena unaya, kita yang jadi mangsa, jadi mudah nak berdendam. Kita jangan dalam masalah begini kita pergi kepada banyaknya nikmat Allah Taala, luasnya kurniaan Allah Azza wa Jalla kepada aku, maka pada saat itu kita akan terasa Allah Taala Al-Khallaq, dia yang mencipta. Al-Alim, yang sangat mengetahui. Maknanya Tuhan buat segala benda itu dengan hikmah. Maka di antara hikmah, di antara perkara yang Allah anugerah yang besar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-sab'ul masani. Apa dia sab'ul masani? Tengok nota di bawah, nota 512. 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, yakni surah Al-Fatihah, yang dibaca dalam tiap-tiap kali solat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tengok dalam hadis kata, tidak ada solat, maknanya tak sempurna solat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah dalam solat dia. Tak sempurna. Maka nama dia 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang. Jadi para jemaah sekalian, para ulama berbincang sedikit di sini tentang apa diakah 7 ayat itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda ni para pelajar, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Quran hiya sab'ul mathani. Fatihah, ibu Quran itulah 7 yang diulang-ulang. Wal Quranul Azim, dan Quran yang besar. Fatihah pun dalam Quran ada, tapi disebut nama sebagai kedudukan khas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan sebuah lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga daripada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dengan Ain. Wa an Abi Sa'id ibn Al-Mu'alla min Ain lam ya. Ia tak ada titik. Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fil masjid. Sedang saya solat dalam masjid, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil saya. Abu Sa'id, falam ujibhu, saya tak jawab tengah solat. Lepas salat, langsung saya pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Abu Sa'id jawab, Rasulullah, maaflah, saya tengah solat tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id, mu tak ingat ke? Allah Ta'ala telah berfirman, istajibu lillahi wa lirrasul iza da'akum lima yuhyikum. Mu kena jawab. Bila Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam panggil, jawab. Ayat itu dalam suratul Anfal 24. Thumma qala li. Kemudian Nabi kita bersabda kepadaku, kata Abu Sa'id, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Aku akan ajar kepada kamu satu surah yang paling agung dalam Quran sebelum keluar daripada masjid. Summa akhadha biyadi. Habis urusan dalam masjid, Nabi kita pegang tangan aku nak keluar daripada masjid. Bila nak keluar, saya pun kata, ya Rasulullah, tadi janji nak ajar saya satu surah yang agung dalam Quran sebelum keluar. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Quranul azim allazi utituhu. Nabi baca Al-Fatihah, Nabi kata inilah 7 ayat yang diulang-ulang, dan dialah Al-Quran yang besar, yang agung, yang dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang dibahaskan oleh para ulama Islam. Baik, majoriti ulama mengatakan al-sab'ul mathani itu Al-Fatihah. Banyaklah. Kan, dalam hadis Nabi pun sudah jelas. Jadi bila kita sudah jelas hadis, jadi kalau kita nak bincang panjang pun bolehlah bincang. Kenapa dinamakan, tanda tuan-tuan, kenapa disifatkan Al-Fatihah itu dengan mathani, makna Quran yang diulang-ulang? Sebab tanda yang pertama,
kerana dia diulang dalam setiap kali solat, bahkan setiap rakaat. Timbul sedikit perbincangan tentang kalau kita solat di belakang imam yang baca jahar, maghrib, isya, subuh, kita nak baca juga Fatihah, kita kata na'am. Saya memilih pandangan mazhab Syafi'i dan lain-lain mazhab yang mengatakan setiap rakaat kita kena baca. Ada sebahagian mazhab Hanafi contohnya, dia kata kalau imam dah baca kuat, kenapa kita nak baca juga? Maka kita campur dua ayat. Sebab yang kedua, istimaluha ala thana'i ala Allah. Kerana surah ini mengandungi pujian pujaan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dia panggil Al-Mathani. Makna ada pujian kepada Allah Ta'ala. Sebab yang ketiga, kerana surah ini dibahagi dua. Qasamtus salatu baina abdi qasamtus salah baini wa baina abdi. Allah kata dalam hadis kursi, aku bagikan solat itu di antara aku dengan hamba aku. Yang setengah yang pertama, hak Allah, haqqur rububiyah, iaitulah kita puji Allah Ta'ala sampai kepada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian separuh yang ke akhir, haqqul ubudiyah, hak kita, iaitulah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Maka dia bagi dua. Itu para jemaah sekalian. Ada juga pandangan yang kedua mengatakan as-sab'ul masani, iaitulah 7 surah yang panjang di awal Quran. 7 surah yang panjang di awal Quran, di antaranya yang disebut oleh para ulama, tanda sini. Dia kata Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, At-Taubah, Al-Anfal, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Itu 7. Kan? Ada kata Al-A'raf. Al-A'raf ada juga sambung-sambung dengan dikira sebagai surah At-Taubah dengan Anfal, satu surah je. Kan dia tak ada bismillah di tengah. Mana itulah lebih kurangnya 7 surah yang panjang yang disebut. Namun begitu kita pergi kepada tafsir salaf, kata-kata Nabi sudah ada, maka memadailah. Baik, kalau kita terima pandangan yang kedua mengatakan 7 surah yang panjang ini, kenapa dia 7 as-sab'ul masani? Jawabnya li'annal hudud. Ini pandangan yang kedua yang mengatakan 7 surah yang panjang. Kerana dalamnya ada hudud, ada faraid, ada contoh bandingan yang sentiasa diulang. Satu, itu kata Ibn Abbas. Pandangan sebab yang kedua, kerana ayat-ayat surah-surah ini melebihi 100 ayat sampai kepada 200, sebagaimana kata Al-Imamul Mawardi. Baiklah para jemaah sekalian, itu perbahasan para ulama. Kita kena sebut, kalau tak sebut kita tak dapat ilmu yang besar itu. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mengatakan Quran seluruhnya. Quran seluruh itu Al-Masani. Leis, kenapa? Sebab tanda ini sebab ini yang ketiga. Yang pertama tadi Fatihah. Itu yang paling kuat lah dengan dalil-dalilnya. Yang kedua 7 surah yang panjang. Yang ketiga Quran seluruhnya Al-Masani. Sebab apa? Sebab dia kata anna ba'dal ayat yatlu ba'da. Ayat itu bersambung-sambung cerita dia. Pasal tu dia kata tafsir yang paling baik tafsirul Quran bil Quran. Fatus'atu sanna al-akhiratu 'ala al-ula. Maknanya yang akhir dibaca sekali yang pertama. Masya-Allah, tabarakallah. Dan dia ada maqati', dia ada orang panggil episod-episod, ada ahzab, ada hizib-hizib yang memisahkan antara ayat dengan ayat pula sampai kepada akhir surah. Allahu Akbar. Ada juga yang mengatakan sebab Quran itu banyak kita ulang kejap kita akan jumpa pujian Allah Ta'ala, kita memuja Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan Al-Masani. Baiklah para jemaah sekalian, saya tak berhenti lama di sini. Cukuplah dengan apa yang telah kita bincangkan, bahawa Al-Fatihah yang dimaksudkan di situ. Baik, Allah SWT peringatkan kepada Nabi SAW dalam ayat 88. La tamuddanna 'ainayka ila ma
matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Allahu Akbar. Nikmat besar telah dianugerahkan Al-Quran. Dalam Quran penuh dengan ayat-ayat yang menyebut tentang syurga, neraka, susah, senang, as-su'ada wal ashqiya, orang bahagia, orang celaka, na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada Nabi SAW, tengok terjemahan, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pandanganmu, bukan sakat tengok, serta menaruh hati. Orang panggil letak dalam hati. Kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka yang kafir itu. Dengar ni para jemaah sekalian, ayat ini Allah SWT larang kita daripada duduk celek mata kepada kemewahan yang dimiliki oleh orang kafir ataupun orang-orang yang tak peduli halal haram. Jangan dicelek, jangan dibuka mata. Tengok je boleh. Tengok nota di bawah. Nombor nota 513. Pada suatu masa dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam di Madinah tidak senang hati melihat barang-barang dagangan yang banyak dibawa dari luar oleh orang-orang kafir di situ. Sebab itulah turunnya firman Allah Ta'ala ini yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bertujuan mengajar kita semua umatnya supaya janganlah mereka terharap-harap dan menaruh hati semata-mata kepada harta kekayaan seperti yang ada pada orang kafir itu. Tak usah duduk, orang panggil duduk attack lah, duduk jealous dengan mereka, biar. Kerana Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada orang-orang Islam kitab suci Al-Quranul Karim yang lebih besar dari segala jenis harta kekayaan dan kesenangan. Oleh itu adalah orang-orang Islam menurut ajaran Al-Quran dengan sepenuhnya supaya mereka dapat menikmati kesenangan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat. Jadi Al-Quran ni simple je, senang je tuan-tuan. Janganlah sampai kita nak baca Quran berat-berat, payah-payah. Terpaksa kena ambil daurah tajwid yang besar-besar, sampai ribu-ribu kita bayar, akhir sekali orang tak terbayar. 2-3 orang yang boleh belajar, yang lain tak mampu pula. Maka dalam ayat ini Allah kata wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau merasa duka cita terhadap mereka. Puak-puak kafir itu dah lah kaya, tak beriman pula. Mu jangan sedih kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana engkau harapkan. Nabi doa ke kalau mereka ni masuk Islam, banyaklah kita punya aset, banyaklah kita punya kekuatan, kan. Allah kata tak usah sedih lah. Allah Ta'ala yang maha kuat, yang maha gagah perkasa, mu tak usah duduk tengok kepada harta kepunyaan orang kafir. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman sekalipun mereka dari golongan fakir miskin. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang rasa macam tak standard ya kita punya dakwah dah. Yang ikut kita orang miskin, kubarak, orang besar-besar al-malak tak ikut kita. Tuhan kata la tahzan. Yang penting kamu telah menjalankan tugas. Tugas apa? Tugas menyampaikan agama ini kepada mereka. Ana dah sebut banyak kali kepada para pelajar apa yang kita sebut, iaitu hidayah ada berapa jenis? 2 jenis kan. Hidayah ada 2 jenis. Hidayatul taufik, hidayatul irsyad. Kerja kita ni hidayatul irsyad. Hidayatul taufik itu kuasa Allah. Tuhan bagi nikmat.
Tuhan tak bagi, fa bi'adlihi wa hikmatihi. Itu kata-kata ulama Ahlus Sunnah. Maka Allah kata, mu jangan duduk kerana nak jaga hati orang kaya, mu tinggal orang miskin yang sudah beriman. Kita kata jangan. Allahu Akbar. Ayat 89. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Dan katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul, pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang engkar. Jadi Allah SWT suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mudangan juga kita, jangan sedih, jangan kerana nak tackle puak-puak kaya ni sampai mereka tak berani nak cakap kebenaran. Maka para jemaah sekalian, dalam ayat ini kita menjadi pengajaran yang besar kepada kita para doa, para pendakwah. Kita kena sampaikan apa yang benar, sampaikan apa yang hak, tapi dengan uslub bahasa yang baik-baik, sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak dibangkitkan wala la'anan wala ta'anan. Nabi kita tidak mengajar lidah memaki-maki, lidah menyumpah-nyumpah. Ni kita tengok hari ni setengah ustaz-ustaz nampak kemas, dakwah dia pun nampak kuat, tapi dalam bab komen benda yang dia tak setuju, Allahu Akbar, macam lebih pada budak di tepi jalan, budak jalanan. Kita kata beradablah para pendakwah. Islam ini tidak bangun. Sunnah Nabi SAW tidak berkembang dengan maki hamun, dengan mencerca orang dengan bahasa yang berat-berat. Cakap baik-baik sampai dalam hati manusia, insya-Allah. Maka Allah peringat kepada Nabi, kerja kamu tetap jalan. Jangan kerana nak jaga hati sebahagian, kita pun jadi lemah, lembek. Orang Kelantan kata moyok, ya, lah, tidak ada kemoyokan, tidak ada kelembapan ataupun mengalah dalam masalah menyampaikan ilmu. Sampai kalau orang setuju, alhamdulillah. Kalau orang tak ambil, kita nak kata apa kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, Nabi SAW bersabda, masali wa masalu ma ba'asanillah, aku ni dibangkit Allah Ta'ala seperti seorang yang menjadi pemberi amaran kepada kaum dia. Dia panggil dalam bahasa kata an-nazirul uryan. Orang ni bila dia tengok bahaya nak datang ke kampung dia, dia balik kampung dia, naik atas tempat yang tinggi, dia koyak baju ataupun dia buka baju dia. Maka pada waktu itulah dia kata, dia akan bagi tahu, tuan-tuan semua akan berlaku di sini. Mana baju dia buka, ikat di kepala, menunjukkan itu satu amaran yang sangat kritikal, sangat gawat. Jadi Nabi kata, aku ni macam itulah, pemberi amaran kepada kamu. Siapa yang dengar kata selamat, siapa tak dengar kata binasa. Maknanya orang kampung tadi kalau dengar kata sahabat yang beri amaran ni, bersiap sedia bawa senjata ataupun keluar daripada kampung, dia selamat. Kalau tidak, mereka akan dibinasakan. Allahu Akbar. Ayat 90. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Kami berikan kepadamu Al-Fatihah dan Al-Quran. Samalah seperti beberapa bahagian lalu mereka percaya kepada sebahagiannya dan menolak yang lain. Panjang sikit perbahasan tentang Al-Muqtasimin, orang yang bahagi-bahagi Quran ni macam mana. Tengok nota di bawah 514, yakni orang-orang kafir Yahudi dan Nasara membahagi-bahagikan kandungan Quran. Sebahagiannya mereka percaya, yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Sebahagian lain dia tak terima. Itu satu kumpulan. Satu kumpulan. Allah suruh Nabi kita bagi peringatan kepada puak-puak kafir yang duduk bagi-bagi Quran ini. Jadi kafir mana? Kafir Ahlul Kitab, dia terima sebahagian Quran, dia tak terima sebahagian. Kafir Mekah pula duduk bagi gelaran apa kita nak beri kepada Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam kan. Ada yang kata, oh dia ni sihir. Ada kata dia penyair syair. Ada kata dia ahli tukang tilik, ahli nujum.
Ada kata dia ni penglipu lara je, asatirul awwalin. Ada yang macam-macam. Maknanya muqtasimin, duduk bagi-bagi gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua kumpulan sini. Kumpulan ahlul kitab duduk bagi ayat mana nak terima, ayat mana tak nak terima. Kumpulan kafir pula duduk bagi gelaran apa nak campak atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, ada juga ulama mengatakan bahawa mereka bagi jalan di Mekah. Mau tunggu sini di sebelah atas Ma'la Al-Hujun. Kamu tunggu di sini sebelah Kadak, sebelah Kudai di bawah. Ini semua yang pentingnya pembahagian itu memang banyak jenis lah, bukan satu je. Maka para jemaah sekalian, kita sebagai pendakwah juga kena berhati-hati dengan juzuk-juzuk yang dibagi-bagikan oleh orang ini. Macam-macam kena. Ada yang diberi gelar ini, ada yang beri gelar ini, ada yang masuk dalam rekod merah, ada yang masuk dalam senarai-senarai hitam. Macam-macam. Kita kata tak apalah. Zaman kita ini kalau tersekat tak boleh pergi di alam nyata, alhamdulillah Allah Ta'ala sudah buka dakwah kita ini di alam maya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampailah ke dalam hati masyarakat apa yang kita nak sampaikan daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk bagi buat dia juzuk. Kita ini pun bila mari penjajah juga, penjajah ajar kepada umat Islam membahagi-bahagikan Quran. Apa dia bahagi? Ada Quran yang dibaca saja, ada Quran yang diamalkan. Dalam bab solat, dalam bab nikah kahwin, pusaka, boleh kamu ambil Quran, baca dan amal. Dalam bab hukum hakam, muamalat, pentadbiran, itu baca saja. Nak amal tak boleh. Pun berlaku juga zaman kita muqtasimin, duk bahagi-bahagikan Al-Quran, na'uzubillah. Ayat 91, allazina ja'alul qur'ana 'idin. Allahu akbar. Iaitu mereka yang menjadikan Al-Quran itu terbagi pada beberapa bahagian. Berapa bahagian, lalu mereka percaya kepada sebahagiannya dan menolak sebahagiannya. Itu maknanya dia bagi Quran, ambil terima, ada tak terima, seperti puak Yahudi ataupun puak-puak sekular. Zaman kita ini orang panggil sekular, yang duduk bagi Quran, hak ni boleh dibaca saja, boleh dimusabakahkan saja, ia ni boleh dibuat. Ayat-ayat zakat sangat-sangat diminati, kan? Sebab apa? Sebab ada pulangannya. Ayat hijab, ini mengganggu kemodenan. Sedap lalu. Ayat hijab mengacau kemodenan. Ayat hudud adalah melanggar hak asasi manusia. Ayat salat, itu peribadi, silakan. Nak buat, tak buat, tak ada masalah. Masya Allah, tabarakallah. Mereka duk bagi-bagi juzuk-juzukkan Quran. Maka ayat Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Allah Ta'ala bersumpah di sini. Allah Ta'ala bersumpah dengan kita. Fawarabbika, demi Tuhanmu, kami akan menyoal mereka yang kafir itu semuanya pada hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Orang kafir yang menolak terus, kan? Ataupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ambil sebahagian Quran kita amal, sebahagian lagi kita musabakahkan ataupun kita jadikan sebagai bacaan untuk berkat. Dalam ayat pula dibahagi, surah-surah pula dibahagi-bahagikan. Ada surah yang menjadi rutin bacaan seperti surah Yasin. Sekarang ni tambah satu lagi, surah Al-Mulk. Ada setengah masjid dia potong setiap siap ada surah Al-Mulk, baca setiap kali lepas Isya. Sudah menjadi satu acara. Kita kata baca surah Al-Mulk bagus setiap malam, tapi tidak diacarakan sebab dia perlu dihayati bacaannya, bukan sekadar baca saja. Maka Allah kata apa? Semua akan dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan tengok satu poster yang saya tulis,
Hari ini kita banyak tanggungjawab. Kenapa tak pergi masjid? Banyak kerja, banyak alasan. Tapi boleh jadi esok sudah tidak ada tanggungjawab lagi. Bila? Mati. Yang adanya dipertanggungjawabkan, lanas'alannahum ajma'in. Kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amma kanu ya'malun. Mengenai apa yang mereka telah lakukan atas dunia dulu. Mau buat apa atas dunia? Dipertanggungjawabkan di akhirat. Masuk dalam kubur je, kena dah. Maka hari ini kita banyak tanggungjawab, besok mungkin sudah tidak ada tanggungjawab, tetapi kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap semua yang kita cakap, yang kita ucap, yang kita buat, yang kita pegang. Allahul Musta'an. Kita minta Allah Ta'ala beri pada kita hidayah. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu, Allah Ta'ala peringat kepada Nabi SAW, oleh itu, fajhar bidinillah. Sampaikanlah secara berterus terang akan apa yang diperintahkan kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik. Jalan terus, jangan berhenti tengah jalan. Sampaikan apa dia orang lawan, lawan. Dia lawan dengan hujah, kita lawan dengan hujah. Dia lawan dengan senjata, tunggu pada saat yang disesuai. Nabi kita kata tunggu. Jumpa mereka di Badar, jumpa di Uhud, jumpa di di Ahzab, dan banyak lagi peperangan lepas pada itu. Masya Allah, tabarakallah. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ngejek dan mempersendakanmu. Pasal itulah kata pendakwah itu zaman dulu, orang mengejek, orang persenda, makin ramai orang masuk Islam. Zaman kita ini kata pendakwah semasa, makin Islam itu dihina, diejek, makin ramai orang masuk Islam. Tengok apa yang berlaku kepada Denmark yang lukis kartun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok daripada negeri yang buat penghinaan kepada Islam, di situlah akan suburnya orang akan cari apa itu Islam. Insya-Allah. Kata orang Islam, arus Islam ni lebih deras daripada arus air banjir yang turun dari bukit. Siapa dia sekat, hanyut. Allahu Akbar. Siapa dia melentang, patah. Ini Islam. Kita kena yakin di situ. Allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Iaitu mereka yang mengadakan Tuhan yang lain bersama-sama Allah, maka mereka akan mengetahui kelak akibatnya. Orang yang menentangmu buat syirik, mereka akan tahu apa akibatnya. Tak tahu atas dunia, mereka tahu di kubur, mereka tahu di akhirat. Namun begitu, Allah nak tenangkan hati Nabi. Tengok ayat yang 3 yang bawah ini. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Dan demi sesungguhnya, kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Kalau susah hati, kita diserang, di-attack oleh orang-orang kafir, oleh apa saja pun, kita ditimpa bencana, kesusahan, apakah solusi? Apakah tip? Apakah cara kita nak hilangkan penyakit-penyakit, hilang susah hati, hilang stres ini? Ini yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan muji Tuhanmu. Tanda tuan-tuan, ini tip besar. Stres, serabut, PKP mari, tak boleh nak buat apa, banyaklah bertasbih. Wa kum minas sajidin, serta berjadilah dari orang-orang yang sujud kepada Allah. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah ajar, iza hazabahu amrun faza'a ila salah. Nabi kita ni bila ada apa-apa kes, langsung Nabi kita salat.
Allahu Akbar. Kita bila ada kes duduk termenung garu kepala, mudah naik uban atas kepala kan. Jangan. Maka kita pergi pada solat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang tetap yakin. Apa dia? Al-maut, mati. Tengok nota di bawah 515. Perkara yang tetap diyakini kedatangannya ialah mati, yang menjadi tunangan hidup kita. Cantik ayat ni. Tunangan hidup kita mati. Waktu dia akan ditetapkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat suci ini menegaskan tentang wajibnya mengerjakan ibadat sembahyang 5 waktu dan lain-lainnya selagi nyawa di kandung badan dan berakal siuman. Maknanya kita kena ibadat sampailah kita mati. Jangan pula ikut ajaran sesat. Dia kata kita kena solat sampai kita yakin. Bila sampai darjat yakin, tak payah semaya. Sebab itulah ada kumpulan hakikat, makrifat, syariat, tarekat. Semua ni istilah-istilah yang tidak diguna oleh Nabi SAW. Hakikat, tarekat, makrifat, apa dia ni semua. Sebab dia pergi kepada ajaran sesat ni. Kami ni ahli makrifah. Tak payah solat dah. Mu ni ahli syariat, solat. La. Orang yang paling tinggi makrifat dia, mengenali Allah Azza wa Jalla siapa? Nabi kita SAW. Nabi yang paling kuat salat. Kita baru boleh declare, boleh dakwa kita ahlul yaqin, tak payah salat. Ajaran sesat yang menyalahgunakan ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Musembah Tuhan sehingga datang kepada kamu yakin. Bila sudah yakin, tak payah semaya. Pasal itulah kita dengar cerita ada guru-guru, maha guru ni kan. Tak salat. Anak murid kena salat sebab mu ahli syariat. Aku ni ahli hakikat, ahli makrifat. Kita tak ada. Makrifat ke mak lepak ke, semua benda tu karut lah ke. Yang pentingnya kita mesti solat sampai kita mati. Maka kalau sakit, selagi akal berfungsi, kita terlentang atas katil, kena solat. Walaupun dengan isyarat, dengan gerak mata pun kena solat. Allahu Akbar. Kata di Ummul Ala Al-Ansariyah, ketika wafatnya Uthman bin Maz'un, Nabi kita berkata, amma Uthman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Telah sampai kepada dia al-yaqin bermakna al-maut. Hadis ini dalam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sebut tentang bahawa yakin di situ iaitulah kematian. Baiklah, habis tamatlah suratul Hijri. Para jemaah sekalian, ana hurai di sini secara ringkas-ringkas saja. Kalau kita nak hurai panjang boleh. Cuma yang kita nak bagi tahu bahawa di akhir ayat kewajipan menjaga solat. Siapa dia stres, siapa dia serabut, apakah solusi ubat dia? As-salah, zikir, bertasbih, istighfar. InsyaAllah Allah Ta'ala hilangkan segala perkara yang tersebut. Maka Nabi SAW bila dia susah hati, bila dia ada masalah besar, dia akan pergi kepada solat. Kita ni masalah yang peliknya tak solat. Akhir kali pergi minta orang suruh solat untuk dia. Kita kata buat apalah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tamatlah perbincangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi pada pagi ini siri yang ke-8 pada 3 hari bulan 2 2021 tamatlah suratul Hijri. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam suratul Nahli dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.